Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga, kembang tak jadi. Sekarang saya confuse. Tuan-tuan Melayu ke saya yang Melayu? Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Cuba tafsir kat saya. Apa orang tua dulu-dulu pesan? Berburu ini mesti ke mana? Ke hutan. Yang kau pergi berburu kat padang apa pasal? Kalau masuk hutan, dapat rusa, betul-betul punya rusa. Disebabkan kau berburu dekat padang, engkau dapat juga rusa. Tapi belalang. Dapat belalang tu kau anggap nampak macam dapat rusa. Kita dia kata dapat rusa berbelang kaki. Yang berbelang ni belalang lah. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Baru dapat ciput, tapi engkau dah cakap benda besar. Itu bahasa Melayu. Kalau kita tak belajar dari sudut pembayangnya dan sebagainya, kita pun tak faham. Apa benda orang nak ni? Al-Quran bukan bahasa saya, bukan bahasa kita pun. Tapi kita kena belajar. Kita baca, kita hafal dan kita kena belajar apa maksud yang terkandung. Alamin. Antara alhamdu dengan asyukru dalam Al-Quran, bilangan asyukru lagi banyak daripada alhamdu. Lagi banyak. Tapi kenapa Allah pilih alhamdu? Sebab asyukru, dia berterima kasih kepada sesuatu perkara tanpa melihat kepada aspek-aspek yang lain. Contoh, katakan pengurusi datang, Ustaz silakan, sebelum mula ceramah, saya tuangkan air untuk Ustaz. Dia pun tuangkan air dalam cawan. Nanti Ustaz minum ya. Sebagai tanda budi bahasa saya pada orang yang tuangkan air, cakap apa? Terima kasih. Dalam bahasa Arab, syukran. Betul kan? Saya cakap terima kasih kepada orang yang tuang air. Betul kan? Adakah saya berterima kasih kepada Tuhan yang turunkan air? Tak. Sebab dia hanya tuangkan air saja. Yang turunkan air itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila saya ambil air itu, saya minum, saya disunatkan sebut Alhamdulillah. Bila saya sebut Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Tuhan yang turunkan air hujan daripada langit. Air itu tertakung di atas perut bumi. Datang orang pandai, dia ambil air itu, dia pergi suling, dia pergi filter air itu, kemudian air itu dimasukkan dalam botol, kemudian sampai kepada saya. Proses itu, air itu sepanjang-panjang daripada turun dan proses sampai kat saya tu, saya tak terima kasih lagi. Bila saya minum, saya sebut Alhamdulillah, semua itu covered. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Hari ini berapa ramai yang dah berterima kasih atas nikmat mata boleh melihat? Angkat tangan. Berapa ramai yang dah berterima kasih kerana kaki boleh berjalan? Berapa ramai dah berterima kasih hari ini mulut dia boleh bercakap? Telinga dia masih dengar? Mata dia masih boleh berkedip-kedip? Berapa ramai? Tak ramai. Tapi bila saya sebut Alhamdulillah, dalam itu ada semua yang Tuhan bagi, saya cakap terima kasih. Sebab itu, dia secara compulsory, secara wajib saya sebut Alhamdulillah dalam setiap rakaat solat. So 17 kali lah saya sebut kalau 17 rakaat satu hari. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. So 17 kali saya sebut setiap hari Alhamdulillah. Tanpa kira solat-solat sunat yang lain. Jadi besar atau tidak masuk Alhamdulillah? Besar. Sebab itu dia kena ada feel masa sebut Alhamdulillah. Mesti sebut Alhamdulillah. Terima kasih itu rasa dalam tu rasa. Rasa pada Tuhan yang bagi tu dapat rasa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Tapi sekarang ni nak sebut Alhamdulillah pun kita jadi malas. Dia jadi macam berat. Saya pun tak tahu kenapa. Ji, kereta baru nampak? Adalah rezeki lebih. Alhamdulillah, dia tak dah hilang lah. Apa salah? Ji, kereta baru nampak? Alhamdulillah Ustaz. Mulakan dengan Alhamdulillah. Kan? Anak dapat result. Tengok tiba-tiba anak orang dapat 7A, 8A, straight A. Anak kita, 1A pun tak ada. B, C. Adalah satu pula subjek ada D. Kita tengok result dia. Cakap apa? Alhamdulillah.
Semua itu takdir Tuhan. Budak tu dah usaha. Kalau dapat straight A, kakak lagi belajar. Kalau pandai sangat nak tengok. 7B, 2C. Alhamdulillah sayang. Tak apa. Okey, cantik dah. It's okay. Never mind. Orang kita nak anak kita semua pandai. Kalau semua pandai, siapa nak jaga makcik masa tua? Siapa nak jaga? Seorang engineer, seorang doktor, seorang pilot. Siapa nak jaga? Yang tak dapat straight A yang kerja sebelah rumah kerana sekolah tu lah yang jaga. Tak kerti nak bersyukur. Yap, letih manusia ni. Setiap hari kita tengok. Dia suka sangat benda macam tu. Dia tak nampak yang hikmah Tuhan. Rahsia Tuhan tak nampak hikmah. Sebab itu Alhamdulillah. Apa saja Alhamdulillah. Ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu ada rahsia Tuhan. Semua kita tak tahu. Yang namanya hikmah, tuan-tuan, dia takkan tahu natijah dia pada masa tu. Takkan nampak. Berapa ramai yang dah kahwin 12 tahun menyesal dia kahwin dengan pakcik tu, dengan abang. Kahwin tu, menyesal pula saya kahwin dengan awak. Lepas 12 tahun baru dia perasan. Tapi dia tak tahu lepas 20 tahun. Lepas 20 tahun, baru dia tahu, Alhamdulillah suami ini walaupun tak berapa nak molek, inilah yang terbaik untuk dia. Manusia kan, dia begitulah. Dia kan insan, yang ni ajul lah. Tuhan sebut ajul. Ajul ni, dia gopo. Dia nak cepat. Semua dia nak cepat. Dia dalam Islam, begitulah sifat dia. Bila saya sebut Alhamdulillah, untuk menzahirkan sifat syukur pada Allah, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Muhammad merungut sepanjang hayat baginda ada pernah merungut? Tak pernah merungut. Awal-awal dia angkat menjadi rasul pada masyarakat jahiliyah. Sikit punya ganas masyarakat tu. Bunuh anak perempuan. Berhala merata-rata. Lepas tu, yang makan haram, riba, arak, yang kuat menindas yang lemah, semua ada. Nabi SAW, one man show, nak betulkan masyarakat. Ingat senang tak? Susah. Kalau pergi dalam sesebuah negeri tu kuat makan rasuah. Seseorang nak berjuang supaya orang tak makan rasuah. Ingat senang ke? Sebab dia sebut the bad habit never die. Bad habit never die. Kalau you dah biasa makan rasuah, sampai ke tua you akan makan rasuah. Nak taubat tu memang daripada 10 tu boleh pilih berapa orang saja. Saya berani sebut sebab kita ada buat kajian. Yang berulang-ulang ambil rasuah ni bukan seorang dua. 75%. Kemudian pergi pula penjara yang sudah disabitkan duduk dalam merengkok dalam penjara sebab kesalahan rasuah. Tanya balik, bang, kalau abang balik keluar ni, dibagi jawatan, pangkat dan duduk dalam department procurement, perolehan, datang ada peluang untuk makan rasuah, yang ambil lagi tak? Ambil dia. Satu nafas dia jawab, ambil. Dia cakap apa? That means the bad habit never die. So nak beritahu bukan senang Nabi Muhammad nak betulkan masyarakat. Tapi Nabi tak merungut. Nabi ada bantah dengan Tuhan. Nabi kata, wahai Tuhan, takkan seorang, hantarlah 5-6 orang lagi. Tak, Nabi seorang betulkan masyarakat. Sabar. Sebab itu 6 tahun Nabi buat dakwah sembunyi-sembunyi. Jumpa orang tu, jumpa orang ni. Yang ada potential candidate lah kata orang kan. Jumpa orang ni, bisik-bisik cakap. Okey, nampak dah mula ikut. Bilal bin Rabah, kemudian Abu Bakar, beberapa orang sahabat kumpul kekuatan. Dah berbelas orang baru Islam. Turun pula ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dalam 6 tahun baru berapa orang masuk Islam. Muhammad sampaikan dakwah secara terbuka. Bukan senang. Sedangkan tuan-tuan, Nabi bukan bawa agama baru kepada orang Arab Quraisy. Agama Islam already exists. Dalam masyarakat orang Arab, Islam itu sudah ada. Sebab, kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan semua tengok Kaabah, dia bila tengok Kaabah, dia akan ingat apa? Tengok Kaabah, dia akan ingat apa? Dia akan ingat Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim tu siapa?
Bukankah Nabi dan Rasul mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang satu? Habis, takkan Abu Jahal tengok Kaabah tu dia tak tahu bumi ni bumi Nabi Ibrahim, Islam. Allah Tuhan yang satu. Tahulah. Habis, dia rasa dah tak berapa syok lah agama Ibrahim. Dia nak agama baru. Tuhan ni dia nak minta biar dia nampak dengan mata kepala. Sebab itu orang Arab, Allah Ta'ala beritahu, wala in sa'altahum man salaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Muhammad, kalau kau tanya kepada mereka, siapa jadikan langit, siapa jadikan bumi, mereka akan jawab Allah. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dia akan jawab Allah yang jadikan langit dan bumi. Habis kau sembah Lat, Uzza, mana yang 360 berhala ni dengan pelbagai rupa dan paras bentuk. Yang ni kau sembah untuk apa? Liqarribuna ilallahi zulfa, supaya dia boleh jadi perantara. So you sendiri tak ada confident yang Tuhan akan bagi pada you kalau you minta. Ini yang jadi kaum kita ni. Yang pergi minta dekat kubur. Siapa ajar? Minta dengan Tuhan terus. Apa masalah? Al-hunaka hijab bainaka wa bainallah. Adakah di antara saudara dan saudari hijab yang menghalang daripada mengangkat tangan minta dengan Tuhan? Apa yang menghalang? So you sendiri tak confident you boleh terus berkomunikasi dengan Tuhan you. There's a problem. Isunya akidah. Isu kepercayaan. Betul tak? Betul atau salah? Kenapa you nak bergantung pada tangkal? Kenapa you nak bergantung pada orang tu? Kenapa you nak bergantung pada objek dan sebagainya? Tell me. You sendiri tak confident pada Tuhan. Kalau you confident, saya percaya atau tidak, boleh berjalan atas air. Sebab you confident. Allah will protect you. Apa nak jadi? Tuan-tuan lihat, Nabi masa berada dalam Gua Hira. Dalam Gua Sur. Berapa dalam Gua Sur tu? Seorang boleh duduk, seorang kena baring. Dua-dua tak boleh duduk, dua-dua tak boleh baring. Ratusan orang kafir Quraisy datang, nampak atau tidak Nabi Muhammad? Tak nampak. Because Allah protect you. Allah beritahu, innallahi yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah beritahu siap. Aku akan protect orang yang beriman. Orang-orang beriman, you jangan pandai-pandai nak dekat dengan dia. I will protect. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas menyampaikan risalah Islam secara terbuka, Nabi beritahu, Nabi nak solat depan Kaabah. Nabi akan mula solat depan Kaabah. Nak jadi apa? Jadilah. Abu Jahal beritahu, kalau besok Muhammad menghampiri Kaabah, aku akan penggal leher dia. Siapa cakap? Abu Jahal. Dia bagi warning. Dia rasa dia kabilah besar kan. Dia kata kalau Muhammad datang dekat Kaabah besok, aku akan penggal leher dia. Dia dah bawa pedang dah. Tunggu. Jadi guard kanan kiri macam Gorka. Nabi Muhammad datang solat. Kenapa Abu Jahal tak boleh pergi dekat? Tak boleh sebab Allah protect Nabi Muhammad. Dia nak pergi dekat tak boleh. Orang tanya dekat Abu Jahal lepas tu. Abu Jahal, kau cakap kalau Muhammad datang besok kau nak penggal leher. Tu Muhammad solat elok je, kau tak boleh buat apa-apa. Aku pun tak tahu macam mana aku tak boleh dekat dengan Muhammad. Aku tak boleh pergi, ada benda menghalang. Bila selidik-selidik balik, Jibril alaihi salam ada di situ. Jibril beritahu, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dia kata, Jibril beritahu, kalau pada hari tersebut Abu Jahal melangkah ke depan satu langkah, nescaya musnahlah Abu Jahal itu dimusnahkan oleh Jibril alaihi salam. Siapa yang protect? Allah protect. Kalau you betul, Allah protect. Itu yang Nabi ajar. Tapi bila you hilang confident dengan Allah, disitulah saat ketika bermulanya masalah. Ana inda zanni abdi bi. Ini bukan kali pertama kita dengar hadis tu. Aku berada di mana sangkaan hamba aku. Betul tak? You sangka Tuhan tu apa? Kita pun tak naklah jadi macam kumpulan yang kata, Allah tak apa Ustaz, Allah tahu. Dia buat salah, Allah tahu. Yang kau ingat Allah tu Pak Long kau. Kau boleh kautim macam tu. Kita tak nak macam tu. Tetapi kita nak faham, inna ana inda zanni abdi bi. Hadis kursi. Aku berada di mana sangkaan hamba terhadap aku. You sangka apa Tuhan? Bagi-bagilah. Yakin Tuhan akan bagi. Tapi bagi persepsi manusia pula, dia kalau bagi mesti nak di dunia. Tuhan tetap bagi. Yang ibu ayah minta, yang abang berdoa, yang maklum kat
Kak Jah, Kak Su kat belakang berdoa, macam-macam doa yang Allah tak bagi kita tak bagi, tapi Allah tetap bagi. Sama ada bagi di dunia ataupun disimpan untuk diberikan di akhirat kelak. Tuhan tak kata tak ada kepada orang yang meminta dengan betul. Yang janji ada besok datang, tak ada, tu orang kita, manusia. Tuhan tak ada macam tu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad ajar arti akidah. Sebab itu saya beritahu pertama sekali, lihat dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Macam mana Nabi berjuang untuk membetulkan perkara yang paling mustahak, iaitu akidah. Kalau kita sambut Maulidur Rasul, tapi kita tak bawa bagaimana konsep kepercayaan, keimanan yang Nabi SAW perjuangkan untuk dimasukkan dalam penghayatan kehidupan kita ni, tuan-tuan. Kalau kita gagal faham, apa yang tinggal? Tuan-tuan cuba lihat. Kitab apa Bilal bin Rabah baca? Selepas 3 bulan, orang seksa dia sanggup mati kerana Islam. Kitab apa dia pakai? Apa silibus yang Nabi ajar dekat dia, tuan-tuan? Yang datang itu suci, yang terima itu suci. Nabi Muhammad datang bawa Islam, Bilal bin Rabah hati dia bersih, nak terima Islam. Masuk, dia jadi match. Dia masuk dalam tu, dia masuk dan dia mengakar, mendarah daging. Sebab itu lepas 3 bulan, walaupun dia tak khatam kitab, walaupun dia tak khatam lagi Quran, orang suruh tinggalkan Islam, dia jawab apa? Ahadun ahad, ahadun ahad. Tuhan yang satu, tunggal. Tuhan yang tunggal, Tuhan yang tunggal. Sebab 3 bulan itu akidah. 3 bulan pun dah boleh akidah dia kuat. Sebab dia terima sepenuh hati. Ini yang Nabi perjuangkan. So kalau kita nak jadi pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, Maulidur Rasul, nak menjadikan kita ni umat yang khaira ummah, dia benda basic ialah akidah, kepercayaan. Your faith pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu surah-surah yang turun di Mekah ni, surah-surah ini dia mengajak manusia beriman kepada Allah. Baca surah-surah Mekah. Surah-surah Mekah ni pendek ayat dia. Ayat dia pendek-pendek. Surah panjang-panjang ni di Madinah. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Turun di mana? Di Madinah. Ali Imran turun mana? Madinah. An-Nisa turun mana? Di Madinah. Surah yang panjang-panjang semua turun di Madinah. Surah yang pendek-pendek semua turun di Mekah. Tapi very sharp. Very sharp. Message dia very clear and sharp. And very direct. Qul huwallahu ahad. Surah Makkiyah. Katakan Allah itu satu. Nak masuk universiti mana nak faham Tuhan itu satu. Orang yang fahamlah. Allah itu Tuhan yang tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Tuhan yang tunggal. Allahus samad. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tiada satu pun yang sama dengan, tidak setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah itu turun pula, datang sekumpulan manusia yang tak beragama, yang tak Islam. Ada di kalangan mereka adalah Majusi, ada di kalangan mereka penyembah berhala, ada di kalangan mereka Yahudi, ada di kalangan mereka Nasrani. Jadi mereka sepakat, jom kita pergi tanya Muhammad, Tuhan dia ni sebenarnya apa dia? Dapat tanya Muhammad. Ya Muhammad, akhbir lana min ayyi syai'in suni'a rabbuka ya Muhammad. Muhammad, bagi tahu kami, Tuhan kau ni daripada apa? Adakah Tuhan kau ni daripada emas, daripada perak, daripada gangsa, daripada kayu? Min ayyi syai'in suni'a rabbuka? Amin dhahabin huwa, amin fiddatin huwa, amin nuhasin huwa, amin khashabin huwa, min ayyi syai'in suni'a rabbuka ya Muhammad? Nabi Muhammad bila ditanya soalan itu, Nabi Muhammad tak jawab. Tunggu Jibril bawa wahyu. Pendek aja surah dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Complete. Katakan kepada mereka Muhammad, Allah itu Tuhan yang tunggal. Katakan kepada mereka Muhammad, Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang beranak, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang tidak sama dengan sesuatu apapun.
Jawapan dalam surah Al-Ikhlas tu ada jawapan untuk Majusi, ada jawapan untuk Yahudi, ada jawapan untuk Nasrani, ada jawapan untuk penyembah-penyembah berhala. Komplit tak? Pendek je. Lepas tu dia tak cakap apa, dia jalan. Dia faham lah tu. Sebab itu kalau orang Islam sendiri faham surah Al-Ikhlas, dia tak akan bincang dah kalimah Allah ni. Ada orang Islam pula timbul kata, saya rasa taklah salah kalau orang nak pakai kalimah Allah ni. Kau yang cak ayam. Salah konsep. Kononnya kita nak lunak-lunak nak ajak orang masuk Islam. Kita buat dakwah biasa je. Hidayah ni kerja Tuhan. Tak payah engkau downgrade Islam nak tunggu orang terima Islam. Tak payah. Islam tu ada level, Islam tu ada izzah, Islam tu ada di kelas dia sendiri. Jaga yang itu, orang akan ikut Islam. Orang akan follow Islam. 2 hari lepas kan ada atlet bowling negara masuk Islam. Berapa minggu lepas ada pilot masuk Islam saya. Ada seorang. Semalam, minggu lepas saya jumpa lagi. Ada seorang businessman masuk Islam. Seorang masuk Islam. Hidayah tu sampai orang akan masuk Islam. Saya tak payah downgrade Islam saya. Dan saya tak perlu tunduk kepada benda-benda yang tak patut. Sehingga nak tunggu orang. Tak boleh Syekh, tak apa kita buat macam ni. Nanti nampaklah Islam tu dia compromise boleh. Tapi tak ada sampai aku nak downgrade agama aku ni kan. Sampai nak downgrade. Kalau you tengok Islam, tu tengok dia punya Islam. Sebab itu kita jangan salah memberi tafsiran terhadap agama Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihkan, jadi kita setuju konsep yang pertama sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita perkasakan, yang perlu kita pertingkatkan, yang perlu kita tekankan ialah konsep akidah yang betul. Konsep akidah yang betul. Ya. Yang pertama, sebab itu kita lihat di Mekah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Jumu'ah ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ada 4 benda. Pertama sekali Allah beritahu dialah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, iaitu orang Arab. Orang Arab Quraisy. Allah rujuk pada perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab Quraisy, Nabi Muhammad itu dikeluarkan daripada mereka, dipilih dan diangkat daripada susur galur yang terpelihara. Diangkat. Lalu Allah beritahu dia adalah dari kalangan kamu yang kamu kenal dia untuk sekian lama. Dan kamu juga pernah beri pelbagai gelaran pada Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Al-Amin contohnya. Al-Amin. Seorang yang sangat dipercayai. Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat dipercayai. Jadi diberitahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat dipercayai oleh umat pada ketika itu. Dan mereka memperakui akan kesolehan watak Nabi Muhammad. Dan Muhammad bukan anak budak yang asing di kalangan kamu kan? Dan Muhammad ini kamu tahu, dia juga seperti kalian yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Al-Ummi. Perkataan Al-Ummi. Quran guna perkataan Al-Ummi yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Cumanya, orang mula bercakap, iaitu terutamanya orientalis lah. Orientalis ni mula bercakap bahawa mana mungkin kalian mengangkat seorang lelaki menjadi rasul, menjadi ketua, sedangkan dia tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Dia hilang kelayakan, credibility to be a leader because sebab tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Saya nak tanya, berapa ramai pemimpin atas dunia ini yang jadi hebat, cemerlang, gemilang dan terbilang, mak bapak dia orang tak sekolah.
Syarat ke tuan-tuan? Menjadi syarat ke? Saya nak jadi profesor, mak ayah saya mesti pandai membaca, pandai menulis. Syarat atau tidak? Tidak. Cukup seorang ibu yang mengasuh saya, dia tahu bagaimana nak mengasuh saya, yang bibir dia, mulut dia saban hari tidak lekang daripada memberi nasihat. Pagi-pagi, daripada bangun pagi sampai pakai kasut, sampailah kita hilang daripada mata dia. Selagi itulah mulut tak diam. Belajar rajin-rajin, jangan buang masa, jaga hubungan dengan cikgu, jangan cari kawan yang salah, itulah yang diwirid. Tertanam tak? Tertanam. Adakah saya rasa malu untuk mengakui ibu saya tak tahu baca, tak tahu tulis? Pernah tak tuan-tuan rasa malu? Oh, minta maaf lah, mak saya tak tahu baca, tak tahu tulis. Pernah rasa malu tak? Siapa pernah rasa malu? Saya tak rasa malu pun. Mak saya pakai cap jari je. Kan? So, bukanlah suatu yang mengaibkan seorang rasul kerana tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Saya nak tanya satu je. Yang tak tahu baca dan tak tahu menulis itulah mengambil tempoh masa yang begitu singkat untuk mengubah landscape pemikiran manusia. Within 23 years. Betul tak? 23 tahun. 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. 23 tahun. Cukup tak? Nabi dah cukup. Nabi dah settle dah. Nabi dah betulkan cara orang berfikir. Cara orang beraktivitas dalam 23 tahun. Tuan-tuan dan Merdeka apa betul? Yang kata pandai sangat ni. Betul? Dan 66 tahun. Indeks jenayah masih meningkat. Buang anak masih ada. Sumpah mahram lagi ada. Betul tak? Dadah ada. Rasuah ada. Semakin jahiliah jadi. Semakin banyak universiti, ramai cerdik pandai, ke mana hara tuju? Dah hilang hara tuju. Zaman tu Harvard tak ada, Oxford tak ada. Universiti terkemuka di dunia orang gebuk-gebuk nak masuk mana ada. Yang ada madrasah Nabi Muhammad SAW saja. Apa semua dia? Al-Quran. Selain daripada tu, Nabi aplikasikan, Nabi tunjukkan contoh macam mana nak praktis Islam. Tu yang lain semua dia orang faham. They are fast learner. Ya. Yeah. Kita hari ni masih dalam bab agama, masih tanya soalan-soalan yang remeh-temeh. Saya ambil wudu, Ustaz. Muka ni kan anggota wudu betul. Dalam mata anggota wudu tak? Kau tak ada benda lain nak tanya soalan? Tak besar panjang tanya soalan-soalan yang merepek. Baik, anak saya tanya soalan, saya tak boleh jawab. Anak saya tanya umur 7 tahun, dia tanya, bah, kiamat ni untuk apa, bah? Kiamat ni lah semua nak hancur, untuk apa? Kita nak jumpa Allah. Kononnya abah punya jawapan paling kelas lah. Kan, kiamat semua berlaku ni, kita jumpa Allah. Oh, kena kiamat dulu baru jumpa Allah. Ya. Bukankah Allah tiap hari tengok kita? Kenapa Allah nak jumpa lagi? Jawab apa? Tak baik cakap macam tu, nanti Allah marah. Sebab itulah kita anak-anak kita tak bersoal jawab bab agama dah dengan kita, tuan-tuan. Sebab dia konsep. Kita tengok Mak Saleh ni kan, ada benda dia ajar anak-anak dia ni. Mak Saleh, kalau you cakap jangan keluar dekat luar kat pokok tak ada hantu, dia akan bawa kamera nak rakam mana hantu tu. Kalau kita kata dengan anak kita, keluar, bobok, tangkap, anak kita lagi masuk. Jadi kita memang dari kecil kita ajar anak kita takut. Jadi kita lihat, jadi Nabi Muhammad SAW walaupun tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, berjaya selamatkan manusia daripada jahiliah jadi manusia yang berilmu. Kita tak akan jumpa sebuah masyarakat yang dinobatkan sebagai Jilul Quran, generasi Al-Quran. Foundation yang Nabi bina tu, tapak yang Nabi bina tu, Islam sampai ke Malaysia. Begitulah strategi Nabi letak, Nabi susun. Kan? Pergi Islam ke Rom, pergi Islam ke Parsi, pergi Islam ke Afrika, pergi Islam ke benua India, ke China. Jadi Islam tu tersebar sebab strategi yang Nabi buat tu. Cantik. Nabi betulkan dulu masyarakat, jadi yang lain semua jalan. Jadi autopilot.
Kat Selangor ada 74 kampung orang asli. 74 kampung orang asli, ada 60 lebih bilangan Tok Batin. Sebab kadang dia 5 rumah pun dia consider satu kampung. Kampung orang asli ni. Jadi kadang 2 kampung dapat satu Tok Batin. Ada satu kampung tu 5 rumah, satu kampung lagi 12 rumah. Jadi gabung 2 tu jadi satu kampung. Begitulah lebih kurang. Ada jadi seorang Tok Batin. Jadi daripada 74 kampung orang asli, ada Tok Batin dalam 62 ke 64 orang. Dalam 64, 62 orang ni, yang Islam 12 orang aja Tok Batin. Jangan duk seronok sangat lah surau hijrah ni. Oh, senang lah. Nanti Ustaz Farid, balik-balik Ustaz Farid kena soal, letih lah. Nanti saya akan sabitkan, saya kata, tanya juga surau Al-Hijrah, kota apa ni tu. Kota Kemuning tu. Dia duk syok sangat. Kalau surau masjid di negara kita ni, dia fikir dakwah tuan-tuan, banyak benda selesai. Tuan-tuan balik-balik collect duit nak besarkan surau. Collect duit besarkan surau. Tambah aircon, tukar kapet. Tu je lah balik-balik. Yang kerja dua ni, yang kampung orang asli dekat Selangor, negeri yang maju ni, ada banyak tanggungjawab kita. Bila kita nak buat. Mana pamphlet-pamphlet, mana program-program ziarah orang yang bukan agama Islam untuk sampaikan Islam. Besok kita semua kena tanya tuan-tuan. Orang balik-balik tanya kat saya. Orang tanya kat saya, Ustaz, adik-beradik berapa orang? 5 orang. Yang masuk Islam berapa orang? Seorang. Siapa? Abang. Kakak 3 orang tak Islam. Itulah Ustaz kena dakwah dia orang ni. Hai, kau ajar aku. Saya tahulah saya dakwah dia orang ni. Dia nampak macam saya seorang aja kena buat kerja dakwah. Habis orang lain semua buat apa? Kenalah turun sama-sama buat dakwah. Jawatan masjid, surau kena fikir sama-sama lah. Cuba cari NGO, cuba cari. Kenal, pergi ke Jabatan Agama ke, kan, tanya, kami nak buat program dakwah, boleh suggest. Ini tak jauh daripada sini, ada kampung asli ni, belakang ni, betul kan? Halo? Cijibu tak tahu pula. Saya ingatlah tuan-tuan, sebab 2-3 kali saya pernah masuk kampung asli belakang ni kan, jalan lebih kurang sama. Sesak-sesak kan. Nampak tu, saya ingat lagi. Betul lah. Dia jalan ni, kalau depan sikit tu jalan pergi Banting apa benda bagai, betul? 3-4 kampung orang asli dalam tu saya pergi. Kalau saya duduk Bandar Seri Putra, saya kena soal lambat sikit. Tuan-tuan dekat lagi, tuan-tuan kena soal dulu. Iya, kena fikir. Iya, kena fikir. Dalam kita punya portion collection kita tu, kita mesti letakkan, ni dakwah. Sebab itu Masjid Nabi tu apa yang ada? Masjid tuan-tuan lagi cantik tau, banding dengan Masjid Nabi mula-mula dulu. Atau surau ni lagi cantik. Betul tak? So, nak tengok roh kekuatan yang ada pada surau masjid tu. Nak sebarkan bawa ajaran Islam. Saya dalam jawatankuasa audit, saya tahulah banyak mana surau ada banyak mana duit, masjid ada banyak mana duit dekat Selangor. Banyak duit. Suka simpan berjuta-juta. Pengurusi dia gila tuan-tuan. Iya. Suka tengok duit banyak dalam akaun masjid surau ni, gila. Serius saya cakap. Dia duit masjid ni, dia bukan untuk dikumpul. Dia ada charity money. You kena distribute. You tak boleh simpan. Saya bagi tahu bendahari masjid saya. Kalau you punya collection tahun ni 800,000, I nak you spend 850,000. Datuk, kita 800,000. No. You buat bajet untuk next year, 850. Bukan 800. Kalau you rasa 800, you belanja 800, you cak ayam. That is how business work. You mesti letakkan strategi lebih. Dan saya, bila letak 850, confirm dia akan habis 800. Tapi kalau you letak 800, dia akan habis 700. Sebab in the end, hujung tahun, ada kekangan, ada itu, ada ini, ada 10 projek, dia buat 3 je. 7 lagi tak boleh buat. So, duit tu you carry. Itulah jenis cak ayam. Yelah, kita nak cakap banyak-banyak pun, surau masjid jawatankuasa ni bukan ada allowance. Kan?
Dia dia kan volunteers. Jadi sebab itu jadi macam tu. Bendahari, kadang ambil bendahari tak ada background account. Rosak ah. Weh, kena ke? Sorry lah, saya tak maksud siapa-siapa tuan-tuan. Kadang Allah punya hikmah ni suruh saya cakap, kadang dia nak suruh cakap kan. Tak ada siapa fit saya apa-apa maklumat. Terima ajalah sebagai satu nasihat daripada saya. That is, itu aja. Tak ada, no hard feeling tuan-tuan. Benda betul, kita bagi tahu. Itu aja. Nak buat akaun susah, nak submit akaun susah. Dokumen tak boleh nak buat. So sebab itu, dia tak ada strategi. Kita ada unit dakwah, biro dakwah. Macam ni nak kembangkan. Jadi nak kena fikir. Ni masyarakat Islam. Surau ada data tak? Di Korea surau kita ni ada 500 buah rumah. Daripada 500 buah rumah ini, 470 rumah orang Islam, 30 rumah tak Islam. So 470 ni ada tanggungjawab ke atas 30 buah rumah Islam. Yang bukan Islam tadi tu. So macam mana you nak buat? Apa strategi kita? Kita kena visit, kita kena cakna, kita kena tahu. Ada majlis, kita boleh invite ke rumah kita, ada majlis tertentu, boleh invite. Jadi, so apa, ada buku, ada pamphlet, ada brochure. You kena ada semangat, you kena fikir, dakwah. Sambut Maulid Nabi ni tuan-tuan, bukan sekadar makan pulut kuning habis gitu lah. Itu tiap tahun, tuan-tuan buat makan biryani. Maulid Nabi makan biryani. Tanya sembelih kambing tak? Bukan sini, tempat lain. Tuan-tuan jangan susah hati. InsyaAllah malam ni makan mihun. Mihun pastikan ada telur dadah lah. Malam makan apa? Mihun. Makan apa Pak Ji? Nasi. Mana dong makan nasi malam Pak Ji? Standard surau ni bukan nasi ni. Wagyu. Tuan-tuan, jadi cuba kita fikir. Saya lontarkan beberapa idea begitulah. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tetapi berjaya keluarkan manusia daripada kejahilan. Manusia pada zaman sekarang ada ilmu pengetahuan, faham banyak benda, tapi bawa kepada kerosakan. Mana lebih hebat? Yang tak pernah sekolah, tak masuk universiti, mengubah masyarakat, ataupun yang masuk universiti tapi curi duit rakyat? Lebih hebat. Cakap dengan saya. Saya kalau buat rasuah ni memang saya rasa macam marah sangat. Buat rasuah, curi duit. Sebab saya bayar income tax apa? Zakat saya bayar, income tax bayar. Jadi punya income tax saya bayar pun ada orang curi juga on the way. Betul tak? Rasuah. Orang saya tak salah rasuah ni tuan-tuan. Cakaplah haram. Rasuah ni haram. Tak boleh. Berdosa besar. Ada dia rasa apa-apa? Tak rasa apa-apa. Sebab dia kata kalau dah termakan, kalau dah ambil rasuah 5 juta, hujung tahun ni bawalah 3 orang budak tahfiz pergi umrah. Minta budak tu doa depan Kaabah untuk dia. Jadi dengan itu dia yakin dosa dia terhapus. Saya kata kau ni pakai mazhab apa? Pakai mazhab apa kau nak hapus dosa curi duit orang, duit rakyat, duit negara ni kau nak tebus-tebus macam tu? Kau masuk kubur lah kau nak tahu besok apa jadi. Tunggu. Yang kaya-raya, Korun bagaimana Korun? Korun yang hebat. Inna mafatihahu. Kan? Korun yang kunci-kunci khazanah dia beratus ekor bawa kunci khazanah dia. Mana Korun sekarang? Dia tenggelam di bumi. Ada pula yang korek, dia dapat mimpi korek belakang rumah. Cik apa? Cik harta karun. Karun tu dekat Mesir, bukan kat belakang rumah kau. Ada yang jadi pening macam tu. Tengok kan, mana pergi dia. So kita kadang kita rasa kita nak senang, kita tak peduli dah halal haram, yang penting I ada duit. Salah tu. Salah. Kita nak susah nak fikir rezeki halal. Rezeki halal. Saya duduk dalam banyak jawatan kuasa. Saya sebagai Naib Chancellor. Procurement semua kan. Saya pun ada dalam situ. Jadi, kalau you tak ada iman, you tak ada takut pada Tuhan,
You tak tahu rezeki yang macam mana you nak bawa balik ke rumah, you akan mencuri lah. Itu je. Betul tak? Jawab saya, apa jadi Stadium Terengganu, kenapa sampai sekarang tak repair lagi? Turun-turun airport Terengganu tu, jumpa stadium yang tak ada bumbung, tuan. Cakap saya. Kalau bukan manusia punya kerja. Mencuri. Dalam BQ lain, dalam engineer punya design lain, arkitek lain, pelaksanaan lain. Orang kata you mesti guna 10 kampek simen, tapi kau guna 6 aja. 4 lagi kau songlap. Takkan orang pergi duduk situ kira berapa kampek simen orang bancur. Tak ada kan? Dia runtuh. Sebab itu kat Malaysia sampai sekarang tak boleh buat dah loji nuklear. Nak bagi kat kontraktor ni semua. Memang tak ada, tuan-tuan. Kalau ada kontraktor dalam ni, minta maaf saya. Ada kawan ni buat cerita, dia kata penghuni syurga dengan penghuni neraka ni dia bincang, dia sembang, dia kata, "Woi, susahlah nak jumpa ya, susah nak sekali-sekala nak juga cicek kan. Okey lah, orang syurga kata okey, kita buat jembatan lah. Neraka buat separuh, syurga buat separuh. Deal. Berapa lama? Ambil lah masa sebulan." Contoh kan, buat. Yang neraka punya dah siap separuh. Yang syurga tak buat. Marahlah yang neraka ni. Apa dia janji tak serupa bikin? Dia kata, apa ni kau janji kata nak buat, kau nak buat separuh, kami buat separuh. Kami dah buat dah separuh. Kenapa kau tak buat? Syurga kata, kontraktor tak ada kat kami ni. Semua kat sebelah kau. Marah kontraktor dengar statement ni. Sorry lah bang, bukan abang datang masjid bang, baik bang, datang surau kan. Takkan datang surau lagi nak menipu buat kontraktor kan. Agak-agak lah. Kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. So lihat, insan yang tidak sekolah tu, yang digelar sebagai ummi ni, betapa committed dalam membangunkan ummah dengan wahyu Tuhan. Betul tak? Jadi apa sumber kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran Al-Karim. Kalau kita bincang pula Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala beritahu, fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayat. Tugas Nabi Muhammad pertama sekali kenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatlu. Perkataan yatlu ni orang sebut tilawah kan? Tala yatlu tilawah. Kita tahu perkataan tilawah. Orang sebut tilawatul Quran. Apa tilawatul Quran? Yang kita faham tilawah ialah membaca Al-Quran. Maksud sebenar tilawah, baca dan ikut. Kalau baca saja, qiraatul Quran itu baca. Tilawatul Quran, baca dan ikut. Digunakan yatlu, baca dan ikut. Maksudnya baca dan ikut. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Allah beritahu, lepas itu mesti berlaku sesuatu. Lepas baca, ada perubahan. Lepas baca, praktikal. Lepas baca, ada kefahaman. Ada tadabburnya. Yatlu alaihim ayati. Tugas Nabi Muhammad pertama sekali mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun betulkan mereka daripada salah mencari jalan untuk mengenal Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Jadi sebab itu Nabi berusaha untuk kenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Dulu masa saya mula-mula masuk Islam, keluarga saya beritahu, dia kata, "Kenapa engkau masuk Islam?" "Untuk sembah Tuhan yang satu. Saya tak percaya ada Tuhan yang ada banyak-banyak idol ni. Saya tak percaya dah. Manusia yang buat, manusia yang bagi dia colour, manusia pakai pakaian, manusia tak makanan. Saya tak percaya dah. Sebab saya dah baca kisah Nabi Ibrahim. So saya dah ada satu keyakinan bahawa mustahil Tuhan ini adalah objek-objek ataupun makhluk." Mak saya kata, "Salah tu. Habis kau pilih agama apa?" "Saya pilih Islam. Islam mengajak sembah Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak serupa dengan sesuatu apapun." Dia kata salah. Mak saya kata salah.
Yang betul apa mak? Orang Islam juga sembah berhala. Saya kata sembah berhala. Mana dia? Yang dekat Mekah orang pergi sembah tu berhala lah tu. Pertama sekali dia kata Kaabah tu berhala. Ataupun mak saya tak update maklumat bahawa berhala tu zaman jahiliah. Lepas Nabi Muhammad bawa Islam, tak ada dah berhala. So, itu yang kedua. Yang ketiga, mak saya beritahu, cuba kau tanya, orang yang mengintai Kaabah, kan cium Hajar Aswad kan? Saya masa tu baru masuk Islam. Saya tak tahu itu Hajar Aswad, cium Hajar Aswad, tak tahu. Tapi memang saya nampak dia mengintai. Macam mengintai kan? Macam mengintai. Cuba kau tanya diorang. Diorang mesti akan sembunyikan. Dalam yang dia mengintai dalam tu semua banyak patung. Saya pun tanyalah Pak Haji. Pak Haji dah tanya Pak Cik kat kampung tu. Pak Cik dah pergi haji dah? Dah. Pak Haji pergi tak tengok yang orang mengintai tu? Dah. Apa dalam tu? Tak ada apa-apa. Mak saya bagi tahu, kau tanya kat dia mesti cakap tak ada apa-apa. Sebab tidak akan ada orang yang mengaku dalam tu ada berhala. Macam saya cakap tak ada apa-apa. Macam saya tak ada apa-apa. Lepas tu saya membaca maklumat. Rupanya Hajarul Aswad. Memanglah nak nampak apa. Nama pun Hajarul Aswad. Batu tu tebal. Tak tembus. Jadi salah. Jadi maklumat tu di dalam Kaabah dulu zaman jahiliah ada berhala. Di keliling Kaabah dulu zaman jahiliah ada berhala. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, semua tu sudah tidak ada. Dua, bagi tahu mak saya. So, mengajak kepada Tuhan yang satu. Itu yang pertama. Jadi, yang seterusnya Nabi Muhammad SAW buat kerja apa? Wa yuzakkihim. Menyucikan manusia daripada karat-karat jahiliah. Biar mati anak, jangan mati adat. Benda ni semua Nabi betul kan? Ada mandi safar, ada yang hantar nasi ataupun pulut kuning dekat busut hujung rumah, ada harimau jadian, benda-benda merepek macam ni. Datang Islam, betulkan balik. Allah saja. Nak beritahu bahawa buang semua karat-karat jahiliah. Di antara karat jahiliah, perempuan ini bawa musibah, anak perempuan ini membawa kerugian, malu. Jadi benda-benda nak betulkan karat-karat jahiliah ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya Nabi Muhammad SAW wa yu'allimuhumul kitab, mengajar mereka al-kitab, iaitu Al-Quran. Mengajar mereka Al-Quran. Turun wahyu, Nabi hafal, Nabi faham, Nabi baca kepada sahabat. Sahabat-sahabat pula menghafal. Sahabat-sahabat pula ambil peluang untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim. Ya. Isu Quran, belajar Quran, faham Quran, tadabbur Quran, kita masih jauh lagi tuan-tuan. Jauh lagi. Orang kita pula, kalau pergi Mesir, bergebut-gebut nak belajar fiqah. Semua bergebut nak belajar fiqah, belajar syariah. Siapa nak belajar tafsir? Siapa nak belajar hadis? Ni Quran ni. Ramai pula yang pergi jadi hafiz ni pula, balik tak tahu nak faham ayat tu, tak tahu nak tafsir ayat. Satu, kalau dekat Malaysia pula, orang kita pun berebut hantar anak pergi madrasah-madrasah tahfiz, sekolah-sekolah tahfiz. Berapa ratus? 500 lebih. Budak pergi, yang masuk madrasah tahfiz ni kenapa dia keluar tak faham Quran? Kita ada buat kajian ke madrasah-madrasah tahfiz. Kita tanya, saya minta simple aja. Saya kata, buat meeting ataupun buat exit conference dengan pengurusan madrasah ni, madrasah-madrasah tahfiz. Kita cadangkan supaya madrasah tahfiz yang hanya fokus kepada hafal Quran, masukkan satu je silibus bahasa Arab. Quran bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ajarkan budak tu bahasa Arab. At least apa yang dia hafal tu dia faham. Oh, madrasah tu jawab, tak ada. Madrasah kami memang fokus untuk hafal Quran. Dia nak hafal tu kemudian. Cak ayam punya mudi. Kalau sekadar nak hafal sahaja, rugilah tuan-tuan. Fadilat besar hafal. Tapi fadilat tu lebih besar kalau faham. Saya contoh
Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga, kembang tak jadi. Tuan-tuan pun tak hafal. Saya hafal. Sekarang saya confuse. Tuan-tuan Melayu ke saya yang Melayu? Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Cuba tafsir kat saya. Apa orang tua dulu-dulu pesan? Berburu ini mesti ke mana? Ke hutan. Yang kau pergi berburu kat padang apa pasal? Padang bola. Kalau masuk hutan, dapat rusa, betul-betul punya rusa. Disebabkan kau berburu dekat padang, engkau dapat juga rusa. Tapi belalang. Dapat belalang tu kau anggap nampak macam dapat rusa. Itu dia kata dapat rusa berbelang kaki. Yang berbelang ni belalang lah. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Baru dapat ciput, tapi engkau dah cakap benda besar. Itu bahasa Melayu. Kalau kita tak belajar dari sudut pembayangnya dan sebagainya, kita pun tak faham. Apa benda orang nak ni? Al-Quran bukan bahasa saya, bukan bahasa kita pun. Tapi kita kena belajar. Kita baca, kita hafal dan kita kena belajar apa maksud yang terkandung. Dan sebab itu saya sarankan kepada madrasah-madrasah tahfiz ni, masukkan silibus bahasa Arab. Masukkan. Biar anak-anak kita ni hafal Quran, belajar bahasa Arab. Cukup. You tak nak belajar subjek lain, tak apa. At least related dengan Quran. Tak nak. Tak boleh kita nak fokus hafal Quran. Itu yang dia hafal Quran, bila jadi imam, wakaf tidak berselerak. Wakaf tempat lain, mula tempat lain. Sebab tak faham punya pasal lah. Saya memang nak tegur ni tuan-tuan. Quran diturunkan bukan untuk macam mana yang kau buat sekarang ni. 23 tahun Quran turun. Turun beransur-ansur. Boleh je Quran turun. Gedebik sekali tu kan. Pam, turun. Jumlatan wahidatan. Kenapa tak turun jumlatan wahidatan? Linuthabbita bihi fuadak. Supaya Quran itu jejak di hati kau. Dan kau faham, kau boleh explain dekat sahabat-sahabat lain. Supaya mereka juga faham Al-Quran. Supaya Quran itu boleh dipraktiskan. Perlu. Tak boleh. 23 tahun turun berperingkat-peringkat untuk mengasuh supaya orang faham. Kita pula ambil masa 3 tahun hafal Quran, lepas tu tak faham apa yang kita hafal. Ya tuan-tuan, saya bila masuk Islam, saya belajar Quran, saya hafal, lepas tu saya pergi Jordan. Saya duduk di Jordan buat first degree, belajar bahasa Arab. Di antara punca saya pergi Jordan, saya nak belajar bahasa Arab sebab saya nak faham apa Quran ni. Itu punca. Itu punca mula-mula saya pergi Jordan. Daripada situ, saya nak belajar lagi Quran. Saya nak belajar lagi tafsir. Sampai PhD saya buat bidang tafsir. Masih rasa tak puas, tuan-tuan. Masih rasa tak puas. Oi, luasnya Quran ni. Punyalah seronok baca Quran. Faham Quran. Bertemankan Al-Quran. Ya Rabbi, Ya Karim. Iya, tak sama, tuan-tuan. Orang yang baca faham dengan orang yang baca tak faham ni. Ada sekali dekat Masjidil Haram kan. Dia orang Arab pun, kalau dia tak belajar, dia tak faham juga. Walaupun bahasa dia, tuan-tuan. Sebab bahasa Al-Quran ni bahasa Arab betul, tapi dia syarat dengan grammar. Dia tak boleh sembarangan. You kena belajar juga grammar sedikit sebanyak. Masa saya kat Masjidil Haram, bulan Ramadan masa tu, saya duduk baca Quran. Nak baca Quran, datang seorang Arab, duduk sebelah kanan saya, dia baca Quran. Tengoklah dengan egal dia, dengan jubah dia yang bergosok tajam. Dia baca. Saya baca, saya buat tak tahu, saya baca. Sebab saya nak khatam. Baca. Oh, riak ke sebut macam tu? Saya nak khatam. Takkan? Dia baca, saya baca. Memang saya nak khatam pun. Jadi, dia cuik saya tiba-tiba. Assalamualaikum, dia kata. Saya kata, Waalaikumsalam. Ya akhi, syu makna hadhil ayah? Dia kata, saudara, apa makna ayat ni? Saya tengok dia. Saya tanya, kau Arab kot? Saya tak faham.
Kata, "Syu mana hadil ayat?" Saya kata, "Betul lah, Syekh, saya beritahu kalau orang Arab sendiri tak belajar bahasa, dia tak faham." Dia pun tunjuk dekat saya ayat daripada surah Az-Zumar. Saya ingat lagi tuan-tuan, dia tunjuk. "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah." Apabila ditiupkan sangkakala, maka rebah jatuhlah segala yang di langit dan di bumi. Dia punya confuse area ialah nufikha. Nufikha. Nufikha ini datang dalam past tense. Past tense ni bermaksud benda dah berlaku. Sedangkan kiamat tak berlaku lagi. Dia confuse lah. Quran kata dah berlaku. Sedangkan kiamat tak berlaku. Dia tak faham penggunaan past tense dalam uslub tamrid. Dia kalau ikut bahasa standard tak pening, nafakha. Nafakha. Tapi sekarang nufikha. Dia tukar baris saja. Satu fi'il madhi mabni lil ma'lum, satu fi'il madhi mabni lil majhul. Tuan-tuan dah pening kan? Itu tak sampai 1 minit, sampai 2 minit saya explain, tuan-tuan dah mula. Benda pula ni. So Arab tu saya beritahu, hadhihi sigha sighatu tamrid. نعم هذا فعل ماضي لكن فعل ماضي على صيغة التمريض بمعنى أن الله صور لك عن أحوال القيامة وصور لك كأنك موجود في تلك الحين وأنت تنظر ولذلك صور لك في فعل ماضي بالفعل ماضي لكن مبني للمجهول. Explain dekat dia lagi. Dari sudut bahasa, fi'il madhi dalam Al-Quran banyak. Macam past tense banyak, sedangkan benda tu tak berlaku. I'tibar bima sayakun. Sebagai satu i'tibar bahawa perkara itu pasti akan berlaku. Tuhan dah begitu siap-siap. Seolah-olah kau ada masa kiamat tu berlaku. Dia kata, Masya Allah ya akhi, barakallah fiqh, syukran jazilan. Dia terima kasih banyak-banyak kat saya. Lepas tu dia tanya, anta min fin? Dia tanya, saya daripada mana? Saya kata, ana min Malaysia. Dia tak percaya, tuan-tuan. Memang tak percaya. La, anta mush Malaysia, anta mush Malaysia. Ana Malaysia. La, Malaysia. Mush anta mush Malaysia. Dia kata tak percaya. Mungkinlah dia tengok dari sudut color kot, kan? Color lah. Saya kebetulan saya dah bawa kad pelajar sebab kita saya belajar kat Jordan. Saya bawa kad pelajar masa tu kalau polis tahan apa semua kan dia ingatkan kita datang secara haram ke duduk kat situ. Bawa ke mana-mana, tunjuk ni tengok aku ni Malaysia. Jinsia Malaysia tulis kat situ. Nationality Malaysia tulis. Dia kata, oh Masya Allah, anta Malaysia. Dia kata, belajar bahasa Arab kat mana? Saya kata, saya belajar dekat Jordan. Saya sekarang student dekat Jordan. Belajar Usuluddin. Masya Allah, dia seronok tuan-tuan. Seronok. Lepas tu dia masuk tangan dalam, ini part best juga ni. Dia masuk tangan dalam jubah dia. Dia ambil, dia ulur kat tangan saya. Dia pun, beginilah, tak nampak kan? Dia bagi. Ambil dia. Dia kata, lah, tak nak, aku ada duit, tak mau. Kata, hadiah. Anta talib, khudh. Dia kata, engkau pelajarkan, ambil. Bawa belanja makan. Dia dah beredar pergi, saya cek berapa dia bagi. Macam budak-budak, tuan-tuan. Nak tahulah berapa dia bagi kan. 300. 3 huruf aja. Nufikha 300. Ni berapa huruf dah ni? Banyak keadaan-keadaan begitu dengan Arab ni kan. Diorang tafsir suka hati. Saya masuk, saya mencelah, saya betulkan balik. Yang mana saya tahulah, saya tak kata semua saya tahu. Banyak lagi yang saya perlu tahu. Tapi saya rasa seronok. Sebab itu saya mengajak orang Islam di Malaysia ini untuk membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Alhamdulillah, minggu lepas Jakim hantar kat saya juzuk yang ke-29. Pedoman Muttaqin untuk saya semak. Ada satu juzuk saya kena semak. Dan akan juzuk-juzuk lain saya akan semak. Dan sebelum ni saya dah siapkan ayat-ayat kauniyat, tafsir ayat-ayat kauniyat. Saya fokus ayat langit dan bumi saja. Tafsir yang tu pun dah bagi, dah dekat Jakim. Dengan tunggu nak cetak. So try. Orang Malaysia ni kita ada benda-benda yang kadang unnecessary pun. Benda-benda tak perlu pun banyak. Tapi benda yang perlu pula tak ada. Aulawiyat tu tak tahu bagaimana.
Baru ni ada orang bagi sumbangan untuk kaji hutan 30 juta. Saya kata nak buat tafsir minta 5 juta. Wih, banyaknya. Dia kata, kau jagalah hutan tu. Sebab dia rasa ada impact. Ya, jaga hutan kita ni ada impact. Nak jaga ekosistem. Kita nak beritahu kat dunia barat. We also involved in research. Kita want to protect our forest. Jadi benda-benda macam tu dia nak bangga di peringkat antarabangsa. Yang benda yang lokaliti ni, yang masyarakat yang perlu setiap hari ni, tak ada. Kita, setiap kali kita kata kita hendaklah kembali pada Quran dan Sunnah. Quran yang mana? Yang itu ke? Yang tu Pak Haji baca surah Yasin dah 30 tahun. Cuba Pak Haji bagi tahu saya 3 pengajaran daripada surah Yasin. 5 pengajaran? Saya bukan nak memperkecilkan, tapi ini persoalan saya perlu fikir. Dah 20 tahun aku baca Yasin. Apa dalam surah Yasin ni? Pernah tak timbul persoalan? Yang kita rebut, baca 1 huruf, dapat 10 pahala. Betul tak? Halo? Ni cakap dengan orang kan, dengan orang bunian. Orang betul kan? Sekejap, saya kat mana ni? Betul kat dunia nyata. Betul tak? Kita kejar setiap urut dapat 10 pahala, tapi kita tak pernah lihat bahawa 10 pahala yang Nabi sebut itu sebagai satu langkah motivasi. Hari ni rasa 10 pahala, besok 10 pahala, lusa. Takkan 20 tahun kita dah baca, kita tak pernah terlintas. Takkan pahala je, apa benda ayat ni sebut Apa ya? So, di mana tafsirnya tu? Kita ada tafsir Pak Hamka. Walaupun ada orang tak setuju, tapi saya okey je tafsir Pak Hamka. Bahasa dia pun bahasa lebih kepada bahasa Melayu kan. Dia orang Minang. Kita ada tafsir Maraghi yang diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi, koleksi-koleksi ni kena ada lah bagi saya. Tapi saya setuju kalau tuan-tuan ada tafsir-tafsir yang lebih ringkas. Kurang perbahasan-perbahasan yang boleh jadikan tuan-tuan boring. Kan banyak sangat perbahasan, tak mau. Kita nak very direct. Tadabbur, ayatnya tadabbur, apa mesej yang ada dalam ayat tersebut. Dia kan kalau nak sebut surah Yasin ni, minggu lepas saya buat rakaman, tanyalah ustaz, saya dah sebut. Ayat 80 tu, ayat Qul alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Tuhan yang jadikan api daripada pohon-pohon hijau, daripadanya kalian menghidupkan api. Tuhan yang menjadikan pohon-pohon hijau, daripada pohon-pohon hijau itu kalian menghidupkan api. Pohon hijau, api. Pohon hijau, api. Bila saya kaji-kaji balik, ayat itu merujuk pada biodiesel. Macam mana manusia menghasilkan bahan pembakar daripada pokok-pokok hijau? Betul tak? Tonton tak berapa nangguk sebab tonton punya konsep ialah dia mesti sebut biodiesel. Baru aku percaya. Jadi kau nak ayat tu macam mana? Allazi ja'ala lakum biodiesel. Memang tak ada lah. Memang takkan ada. Sebab fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahli kalau kalian tidak tahu. Maksudnya siapa yang mengkaji? Siapa yang belajar? Quran ini bukan buku sains dan adalah salah kalau ada siapa-siapa yang mendakwa Quran ini kitab sains. Salah. Quran bukan kitab sains, tapi sains ada dalam Al-Quran. Kalau you kata Quran itu kitab sains, sains teori dia berubah. Hari ini berubah, besok lain, tulat lain. Betul tak? Tapi Quran dia bukan begitu. Kalau begitu, Quran itu kitab sains, dia kena terima teori itu berubah. Tak, dalam Quran ada sains. Itu aja. You kajilah. Kalau berkembang sains, ada dalam Al-Quran. Itu saja. So kita nak lihat konsep, Masya Allah, Quran sebut erti kewangan Islam. Quran sebut perpaduan. Quran sebut kasih sayang. Quran sebut hal ehwal rumah tangga. Quran sebut masjid. Quran sebut persaudaraan. Cakap buat persaudaraan kena buat topik lain. Suka sangat bergaduh, berpecah. Marah, buat itu. Buat kumpulan ni, buat kumpulan. Lepas tu bergaduh. Cakap benda merepek-repek dekat parlimen. Saya kan kadang-kadang fikir, ya Allah, saya tak boleh bayang kalau saya ada dalam satu suasana yang begitu. Watak manusia. Wallahualam. Hanya Allah saja yang boleh bagi hidayah, tuan-tuan.
Malu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau begitu. Kita sebut Maulid Rasul, kita sebut Rasulullah SAW. Mulut yang sebut Rasulullah, mulut yang baca Quran, mustahil keluarkan perkataan-perkataan kata nista ataupun perkara-perkara yang tak baik. Tak kisahlah tuan-tuan. Nabi pesan, pegang lidah ni. Imsik hadha. Nabi kata, pegang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tanda ciri orang beriman, dia akan cakap benda baik saja. Kalau benda tak baik, marah macam mana pun dia akan tahan lidah dia bercakap. Once you cakap benda tak baik, benda buruk, dia seperti cawan tu John, jatuh ke bawah lantai, berkecai. You ambil sambung balik, mungkin boleh sambung balik. Sama tak dengan original? Tak sama. Suami isteri pun sama. Apa perkataan suami pernah lempar pada isteri? Apa perkataan isteri pernah cakap kat suami? Walaupun dah bermaafan, tapi kesan tu mesti ada. Sebab itu bahaya. Mulut ni bahaya. Tahan. Kalau tak nak cakap, keluar. Pergi lepak. Duduk luar. Susah apa? Saya kalau marah, saya ambil Quran, saya baca Quran. Cik, nampak soleh sangat kan? Nak baca Quran, keluarlah. Keluar. Nak macam mana tuan-tuan? Takut kita pun terlepas cakap. Tapi dan terlepas cakap, kita kena berhati-hati. Ini nasihat pada tuan-tuan. Saya anggap sebagai saudara. Saudara saya jadi tanggungjawab saya untuk betulkan. Jangan pernah. Jadi umat Nabi Muhammad jangan pernah ada watak-watak yang sedemikian. Jadi saya nak bekalkan 5 pengajaran, 5 perkara dalam kita merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita belajar sejarah. Sejarah, beli buku-buku yang simple-simple mengenai sejarah Nabi, beli baca. Beli baca. Kita ada buku Rahiqil Makhtum, Kepribadian Nabi SAW yang dikarang oleh Safiur Rahman Mubarak Furi. Tapi panjang, tebal. Quite complicated sebab dia detail. Kita ada Fiqhus Sirah, karangan Syekh Ramadan Al-Buti. Tuan-tuan boleh cari sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Buku-buku banyak, boleh baca, slow-slow baca. Pilih part-part yang rasa, yang kita kena kenal Nabi. Nabi Rasulullah, asal-usul, isteri berapa orang, anak berapa orang. Start situ dulu. Itu dulu. Kemudian kita baca pula Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenal. Yang keduanya, lepas kenal, kita mestilah membulatkan cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Tidak sempurna iman tuan-tuan kalau Nabi tidak dikasihi mengatasi segala sesuatu. Nabi, katanya siapa yang paling sayang? Nabi Muhammad. Siapa yang paling sayang? Nabi Muhammad. Yang ketiga, cinta itu mesti menjadikan orang yang dicintai sebagai ikutan. Innal hubba lil muhibbi muti'un. Kena ikut. So nak ikut macam mana? Itu tadi Syama'il Muhammadiyah. Apa sunnah-sunnah Nabi yang perlu saya tahu? Yang saya boleh ikut, yang saya boleh laksanakan? Buatlah. Saya makan, saya tidur, saya jalan, saya bercakap, saya kerja. Dalam tu semua saya boleh selitkan sunnah Nabi. Cara saya jalan, cara saya cakap, cara saya senyum. Semua boleh saya selitkan sunnah Nabi. Saya tetap tidur. Dalam tidur mana sunnah Nabi? Nabi akan tidur, sebelum tidur ambil wuduk. Nabi akan baca 3 kul. Ada riwayat sebut Nabi akan baca sajadah. Nabi akan baca beberapa surah pilihan. Kalau paling tidak baca 3 kul. Tidur mula dengan lambung kanan. Dimulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Akan baca doa. Kan? Lepas tu tidur lah. Sunnah kan? Bangun pagi, semua orang bangun. Saya pun akan bangun. Bangun pagi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk bilik air. Semua masuk bilik air. Kaki kanan, kaki kiri. Masuk kaki kiri. Keluar kaki kanan. Kan? Bila saya masuk, saya baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-adha wa 'afana. Saya boleh baca doa-doa ni. Saya tengok muka kat cermin. Alhamdulillah alladzi ahsana syai'in khalaqa, ataupun Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Wahai Tuhan, elokkanlah kepribadian aku seperti mana kau telah elokkan rupa parasaku. Jadi ini semua bahasa Arab. Doa. Ramai di antara kita yang tak berapa hafal pun. Doa makan pun tak hafal. Iya, balik-balik anak sulung. Alung, baca doa makan. Besok, Alung baca doa makan. Tulan, Alung. Alung satu hari dah protes. Alung kata, Abah, balik-balik Alung baca hari ni, Abah baca. Mula Abah marah. Abah kata apa? Oh, dah pandai menjawab. Cakap orang tua. Itu je lah modal Abah. Abah pula baca. Anak ni minta kod-kod. Abah ada doa yang panjang sikit. Kan?
Abah pun kata pandai yang jawab, orang tua suruh baca tu. Jadi isteri kan, mak lah, isteri pun nak jaga muka suami, bacalah bang, baca. Bila suara seram tu dia akan baca. Suami pun baca doa, Allahumma jannibis syaitan. Kuat kelak Pak Haji, hafal sangat nampak tu. Jadi anak ni tanya, apa pasal lain bah? Doa pasal lain bah? Tak sama pun Allah berikan. Dia kata ini pun doa juga, doa makan. Dia cakap. Tak senonoh punya apa. Mungkin ni cerita lawak lah tuan-tuan. Tapi nak beritahu kan, anak-anak, jadi ayah, kalau tak hafal doa dalam bahasa Arab, bacalah dalam bahasa Melayu. Susah apa? Tengok makanan, macam mana saya nak terima kasih? Kalau dengar orang pandai pula kita terima kasih. Terima kasihlah tolong saya hari tu. Kalau saudara tak tolong mungkin saya susah lah. Itulah saya rasa sangat tak tahulah. Terutang budi lah saya. Pandai pula aku terima kasih dengan manusia, dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Allah bagi saya makan. Simple lah. Terima kasih Allah bagi saya makan. Ya Allah, terima kasih bagi saya makan ni. Semoga rezeki yang ada ni, rezeki yang berkat untuk saya, beri saya supaya makanan dia jadi kekuatan untuk saya taat pada perintah-Mu, ya Allah. Terima kasih kau murah. Benda macam tu lah, simple aja. Betul tak? Susah ke? Halo? Susah apa nak tidur? Contoh nak tidur. Apa doa Nabi? Nak Google. Setiap hari nak Google. Tak payah. Ya Allah, saya nak tidur, ya Allah. Kau selamatkanlah aku dan tidur, ya Allah. Biar besok pagi aku boleh bangun, ya Allah. Bangun ni bangun betul, bukan bangun-bangun di alam barzakh. Besok pagi. Biar bangun, ya Allah. Baca doa. Tengok muka kat cermin. Apa doa Ustaz Farid sebut? Allahumma hasana apa benda. Tak payah. Terima kasih Allah, elok rupa aku. You don't make correction to the creator. Jangan you nak cuba betulkan apa Tuhan dah jadikan. Tengok. Alah, kening ni. Dia situ. Alah, hidung. Alah. You nak betulkan Tuhan ke? Tuhan yang betul. Tuhan yang jadikan tu, kau nak betulkan apa yang dia buat. Please don't. Ada hikmah. Semua orang cantik. Subjektif. Cantik ni very subjektif. Bagi saya semua cantik. Semua cantik. Ini ciptaan Tuhan lah, cantik lah. Semua cantik. Ya ke Ustaz cakap tu betul. Cantik lah, saya cakap apa. Jadi nampak kan? Jadi itu yang ketiga. Ikut sunnah Nabi. Yang keempat, perbanyakkan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, jangan pernah kita menyinggung mana-mana sunnah Nabi SAW. Jangan pernah sakiti Nabi Muhammad SAW. Sama ada perkataan, perbuatan sehingga orang Islam mencuri, Muhammad itu. Jadi apa-apa benda tak baik terpalit dengan nama orang Islam, sekali secara tidak langsung dia kena pula dengan agama Islam. Kena fikir, impak dia bukan untuk saya saja, untuk keseluruhannya. Itu yang kelima. Yang keenam, sampaikan sunnah Nabi kepada orang lain. Tengok kawan tu minum air tangan kiri, tangan kanan lah dapat pahala sunat. Cakap elok. Tangan kanan lah dapat sunat. Kalau tangan kanan dapat pahala sunat tau. Macam tu. Tengok dah tua-tua pun tak tahu nak minum tangan kanan ke tangan kiri. Takkan macam tu cara kita nak sampaikan ke orang. Sampai elok kan. Bagi salam contohnya. Sunnah Nabi bagi salam. Nabi suka bagi salam. Bagi salam pada mereka yang kamu kenal dan bagi salam pada mereka yang kamu tidak kenal. Itu kan pesan Nabi. Tapi ada orang, dia suka bagi salam pada orang yang dia kenal aja. Yang tak kenal, siapa tu? Saya tanya siapa tu. Bagilah salam. Assalamualaikum. Bang, tak pernah nampak. Ni dari mana bang? Macam tu lah peramahnya kita. Kan Quran sebut. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kan untuk kenal mengenal tu. Introduce yourself. Assalamualaikum bang, nama saya Farid. Abang ni mana? Jarang nampak kat surau Al-Hijrah. Baru dapat hidayah ke datang masjid? Contoh. Janganlah macam tu ayat-ayat gurau saya je kan. Cuma macam itulah kita nak ta'aruf. Salam. Nabi SAW ni, Sayyidina Ali pernah jalan sekali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sayyidina Ali jalan dengan Nabi SAW.
Nabi jawab salam. Waalaikumsalam. 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 Sayyidina Ali tanya, wahai Rasulullah, siapa? Tak ada orang pun jawab salam siapa? Pokok kayu semua bagi salam kat aku. Ini untuk Nabi. Jangan pula pengurusi surau aku cakap Waalaikumsalam, Waalaikumsalam sepanjang jalan. Kalau ada macam tu boleh dah buat mesyuarat khas. Ya. So tu di antara sunnah. Salam. Jadi saya sebut tadi sampaikan sunnah Nabi pada orang lain. Tuan-tuan, sedar tak sedar sudah sejam 15 minit saya ceramah. Panjang saya ceramah. Biasa sejam. Boleh? Sekian dulu daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Segala yang kurang adalah kelemahan saya. Mudah-mudahan ada umur yang panjang bertemu dalam majlis-majlis yang lain. Doakan saya terus supaya saya terus istiqamah buat kerja dakwah, buat kerja-kerja dakwah kepada yang Islam dan yang tak Islam. Semoga lebih ramai lagi terima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadha wa astaghfir